Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Adis. Sebelum saya sambung degree, saya STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia di Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kebun Baru. Saya sambung di USIM sebagai pelajar komunikasi. Ambil kurs ini, saya tidak tahu apa-apa kerana apa itu komunikasi. Kemudian setelah saya belajar selama 4 tahun, saya tahu kurs ini sangat menarik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnadiana binti Ahmad Nizam. Merupakan pelajar tahun 4, kos komunikasi. Sebelum ini saya ambil STP, Sijil Tinggi Pelajar Malaysia di SMKA Tengku Ampun Haji Afzal Pahang. Di Pahang lah, of course. Okay, so perasaan saya waktu first kali saya diterima sebagai seorang pelajar USIM, pelajar komunikasi. At first tu saya agak kecewa sebab saya tak expect pun sebenarnya nak dapat maskom ni, tapi bila dah sampai sini 4 tahun, alhamdulillah saya happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Malik. Sebelum ni saya menuntut di Sekolah Menengah Agama Khairiah dalam lepasan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Dan alhamdulillah sekarang menyambung pelajaran dalam bidang komunikasi dengan kepujian di Universiti Sains Islam Malaysia. Perasaan dapat kos komunikasi itu alhamdulillah lah, kasih pada Tuhan kerana dapat satu kos yang enjoyable. Sampai tahun 4 sangat enjoy. Kata tekanan tu tak banyak, kerja pun tak terlalu tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Azhar, pelajar komunikasi tahun 4. Saya Nurul Nadiah binti Saharuddin dan merupakan pelajar komunikasi dan juga salah seorang pegawai siswa-siswi pertahanan awam atau lebih dikenali sebagai SISPA di USIM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Iman bin Saidi, belajar program komunikasi tahun 4 pengajian. Apa yang saya faham ialah komunikasi iaitu cara kita berkomunikasi antara orang lain, sama ada melalui lisan ataupun media. Dalam komunikasi iaitu cara kita membuat skrip ataupun membuat video dan cara memproseskan sesuatu berita dengan baik. Baiklah, apa yang saya faham tentang kos komunikasi di USIM, mereka membawakan identiti yang tersendiri, iaitu menerapkan konsep ilmu akli dan nakli. Contohnya macam kalau kita orang buat assignment ataupun apa-apa projek lah, mesti based on Islamic perspective. Apa-apa mesti kita berbalik semula kepada yang basic, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini satu baru bagi saya sebab sebelum di sekolah saya kurang dalam bab teknologi ni. Bukan kurang, tapi tak ke depan sangat teknologi ni. Tapi bila masuk universiti ni, saya ambil komunikasi, iaitu cara menggunakan kamera, cara membuat video dengan baik dan belajar cara menulis skrip dengan betul dan menggunakan software-software yang berkaitan dengan edit. Itu satu yang baru bagi saya lah. Dan itu juga bagi saya ilmu yang baru untuk digunakan sepanjang saya belajar di sini sampai ke kerja, ke alam kerja saya boleh bawa. Cabaran dalam industri sendirilah, sebab seperti mana kita tahu, seperti mana yang saya sebutkan tadi, USIM ni membawa identiti yang sendiri. Dia based on Al-Quran Sunnah, and cabaran saya sebagai seorang pelajar USIM, macam mana saya nak terapkan Al-Quran Sunnah ni dalam industri kita sekarang. Bagi saya sangat mengejutlah kerana pada awalnya pada tahun 1 kami face to face, iaitu banyak benda yang kami buat dengan bersemuka. Ada bengkel, ada seminar, tapi pada SEM 3 dia berlakunya ODL kerana COVID-19, dan itu membuatkan saya terkejut kerana kos ini memerlukan face to face dan memerlukan praktikal yang banyak kerana ada menggunakan bengkel studio yang mana di dalamnya menggunakan cara untuk kamera, belajar untuk mengedit di lab masing-masing, makmal, dan ia begitu mengubahlah hidup saya sebagai belajar komunikasi untuk belajar ODL di rumah. Reaksi saya ataupun perasaan saya waktu first dapat tahu kita orang kena belajar ODL, mula saya happy lah kan, sebab duduk rumah, duduk dengan family apa semua. Tapi
lama-lama tu saya rasa struggle sikit sebab kena survive seorang-seorang, sebab dah tak ada kawan-kawan nak belajar sama-sama kan. So itulah, tapi alhamdulillah lah saya dapat juga survive sampai ke tahun 4. Pada awalnya sebelum adanya COVID-19 ni, kami satu kuliah ada pergi suatu tiwal hijrah, iaitu satu cerita ataupun satu berita yang kita tahu dia punya proses untuk disiarkan ke TV, dan ada bengkel kamera, iaitu kita belajar apa itu kamera, apa kegunaan kamera, apa isi-isi dalam kamera, dan ada studio ataupun makmal, iaitu untuk mengedit video-video dan untuk menghasilkan suatu video yang baik lah. Itu pengalaman manis saya sepanjang saya berada di universiti. Kenangan manis ni memang banyak sangat lah kan. Yang paling saya ingat sepanjang saya bergelar pelajar komunikasi dan juga sepanjang saya di USIM sendiri, lewat tahun 1 saya diberi peluang untuk jadi MC ketika Confess, dan tetamunya adalah Fitri Yahya. So saya rasa macam benda tu satu, orang kata macam satu kebanggaan lah untuk saya kan. Okey, untuk tahun 2 pula saya diberi sekali lagi peluang untuk host Dina Transcorp. Tahun 3 saya first time sambut raya haji bersama dengan kawan-kawan saya, sebab time tu kita orang terkepung di KK1, so tak nak kita orang memang beraya kat situ lah. So itu adalah antara kenangan manis. Pahit tu saya rasa tak sangat lah, yang banyaknya manis sepanjang saya belajar ni. Dia jadi pahitnya bila adanya ODL, disebabkan COVID-19 lah, apa yang kita tahu. Kerana ODL ni kita belajar tidak bersemuka dengan pensyarah. Dengan itu dia menjadi susah untuk kita untuk melakukan sesuatu tugas itu dengan betul, dan takut apa yang kita lakukan itu tak menepati cita rasa pensyarah itu. So itu bagi saya pahit lah untuk sepanjang saya belajar ini, kerana perlu ber-ODL. Setakat ni adalah saya rasa sepanjang saya duduk di Kolej Kediaman 1, boleh dikatakan setiap hari kami diserang oleh kera. So macam saya rasa macam benda tu mula-mula macam saya macam ni, kalau diorang tak masuk dalam bilik macam okey lah, tapi kalau dah masuk diorang kejar tu saya dah takut. Saya menyertai unit beruniform pasukan latihan pegawai simpanan sejak tahun 2018 dan baru saja selesai tamatkan latihan untuk tahun ketiga dan sekarang masih menunggu masa untuk ditauliahkan. Okey, pada mulanya saya masuk sebab saya minat daripada sekolah, sejak pada sekolah lah saya minat bidang ketenteraan. Pada awalnya saya mohon unit beruniform ni, tujuan utamanya adalah sebab kolej, kerana kebiasaannya pelajar unit beruniform ni diberikan kelebihan untuk duduk di Kolej Kediaman. Jadi itu adalah tujuan utama saya memohon unit beruniform di USIM. Saya menyertai debat sebagai peserta ataupun sebagai pendebat bahasa Melayu, dan di USIM semuanya diselaraskan di bawah satu kelab debat di bawah urusan hal ehwal pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia sendiri. Dan di USIM sebenarnya kita ada 3 bahasa yang kita bawa untuk pergi ke pertandingan, dan juga kita mengadakan pertandingan di dalam USIM sendiri, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi saya sebagai salah seorang pendebat bahasa Melayu. Sedikit sebanyak tentang PALAPES. PALAPES adalah singkatan bagi Pasukan Latihan Pegawai Simpanan ataupun ROTU, Reserve Officer Training Unit. Merupakan salah satu badan beruniform yang ada di kebanyakan universiti awam. PALAPES ni adalah salah satu cabang peluang pekerjaan yang dibuka untuk kemasukan ke dalam bidang ketenteraan. Cabaran dari segi masa, pembahagian masa, sebab kebanyakan latihan ni dia akan diadakan pada waktu cuti.
Sebagaimana kita tahu, pelajar waktu cuti adalah kadang ada waktu berehat dan juga waktu untuk kita menyiapkan tugasan yang diberi oleh tenaga pengajar lah. Jadi kita nak tak nak kita kena bagi masa, kita kena pandai bagi masa bila kita nak buat assignment, sebab kita waktu cuti tu kita akan ada latihan. Itu adalah salah satu cabaran. Cabaran lain adalah persediaan daripada segi fizikal dan mental. Sebab latihan ni sebagaimana kita tahu dia adalah latihan ketenteraan. Jadi kita akan berhadapan dengan latihan yang lasak dari segi fizikal dan mental. Kita terpaksa berhadapan dengan latihan-latihan yang keras. Macam kita nak kena masuk hutan, kita terpaksa berhadap dengan latihan menembak. Jadi berbagai lagi lah latihan lasak yang lain. Sispa USIM ni mengajar kami untuk sentiasa bersedia dalam menghadapi segala apa situasi kecemasan. Saya bagi contoh, dalam silibus Sispa sendiri, kami diajar tentang kemahiran melawan kebakaran, kemahiran menyelamat kecemasan, dan segala ilmu yang saya dapat dalam unit uniform ni dapat saya terapkan dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, kadang-kadang kita rasa macam ilmu yang kita belajar tu sekadar ilmu biasa-biasa je. Tapi bila kita berhadapan dengan situasi kecemasan yang sebenar, confirm kita akan panik. Jadi segala ilmu yang telah saya belajar dalam unit uniform ni, saya dapat aplikasikan dalam situasi yang saya hadapi. Sebenarnya saya sendiri terlibat dengan debat ni ataupun co-curriculum ataupun daripada segi cara penyampaian awam ataupun percakapan awam ni, sebenarnya tak jangka. Daripada sekolah menengah lagi sebenarnya tak berapa minat pun, and then bila didedahkan dengan pertandingan-pertandingan di dalam sekolah, kita cuba kan. Bila dah cuba, Alhamdulillah melekat, and then kita belajar. Akhirnya saya mendapat dari wakil sekolah, pendebat sekolah, and then Alhamdulillah di universiti saya teruskan lagi era ataupun orang cakap nak cubalah dekat universiti bagaimana pula dia punya landscape perdebatan kan. Jadi kita masuk juga di kelab debat universiti, tapi di universiti ni agak berlainan sikit lah. Dia punya lebih susah, lebih perlukan kepada pengetahuan yang lebih luas. Jadi di universiti ni landscape dia agak berbeza. Saya mulakan sebagai peserta dengan join dulu akak-akak dengan abang senior dengan training. Lepas tu saya mula daripada bawah lah dengan pertandingan debat di dalam kawasan ataupun di dalam universiti sendiri. Barulah saya boleh menyertai pertandingan debat di luar universiti ataupun berlawan dengan universiti-universiti lain. Dalam debat ni cabaran dia ialah bila saya sertai pertandingan tu, kita nak pergi ke tahap yang lebih baik. Maknanya pertandingan ni kita nak menang, pertandingan ni kita nak menang. So cabaran dia ialah bila training tu kita kena push habis-habisan dengan trainer kita. So dia penatnya adalah daripada fizikal dan juga mental kita jugalah. Sebab kita nak kena push, lepas tu dengan belajar lagi, lepas tu dengan training lagi. So dia agak memenatkan lah daripada segi itu lah, daripada segi training. Lepas tu saya rasa paling best lah kenangan yang saya kira debat di dalam musim ni ialah tentang ukhuwah antara kami. Pendebat-pendebat itu adalah kenangan yang paling best lah. Walaupun dah ada yang bergraduasi, kalau dah ada pun yang dah habis belajar, masih lagi kontak, masih lagi dapat berhubung. Lepas tu bila tanya tentang isu semasa, kita dapat bincang sama-sama. Itu adalah kenangan yang paling manis lah bagi saya. Saranan saya kepada kebanyakan pelajar yang meminati ataupun dia baru kenal apa itu unit beruniform Palapes ni, saya sarankan anda untuk menceburi bidang ni. Saya amat galakkanlah untuk anda semua menyertai aktiviti co-curriculum, tak kisahlah aktiviti co-curriculum badan beruniform ataupun apa sahaja, sebabnya bagi saya ia merupakan satu peluang untuk anda meningkatkan kemahiran soft skill anda. Jadinya jika diberi peluang untuk para pelajar ni menyertai aktiviti co-curriculum, rebutlah peluang ni dengan sebaik mungkin, sebab tak semua orang akan dapat peluang macam ni. Mana masih lagi belum tahu apa itu debat, masih ada kekeliruan dalam kepala kan.
bolehlah start untuk join kelab debat di mana-mana anda berada. Kalau mula daripada sekolah, mulalah di debat sekolah. Kalau mula daripada universiti, mulalah startlah masuk di universiti. Contohnya kepada pelajar-pelajar USIM yang masih lagi tak tahu, keliru, saranan saya joinlah kelab debat ataupun mula daripada bawah. Dengan ini anda akan boleh dapat untuk memantapkan lagi kepakaran anda dalam pengucapan awam, dalam pelbagai aspek daripada isu semasa dan sebagainya. Jadi 4 tahun di USIM ni kan, memang kalau nak cerita pasal diri saya tak terlepas lah kan, daripada melakukan kerja-kerja macam part time. Di antara kerja yang saya buat ni macam-macam sebenarnya. Tapi yang paling berkesan dalam kehidupan saya ni, kita kata buat grad student ataupun kalau di USIM ni panggil private. Kata mahasiswa benda tu lah kita nak cari kan. Duit untuk makan, sedikit kemahuan dan juga persembahan api kereta, gitulah. Pengalaman buat projek ni saya cakap memang banyak lah kan, sebab kita berinteraksi dengan ramai orang kan, dengan bermacam-macam orang. Menarik ni kalau nak cerita pengalaman yang best lah. Kalau sebelum pandemik COVID-19 tu memang buat projek ni rasanya macam tak ada buat kerja lain lah gitu. Nasihat saya pada mana-mana pelajar kan, atau warga student yang nak buat kerja private ni kan, sebab memandangkan kerja ni kerja mudah. Kalau siapa yang ada kenderaan memang mudah lah. Saya kata yalah, berhati-hatilah di atas jalan raya, sebab kita kat Nilai ni, bandar Nilai semakin pesat membangun kan, kenderaan pun semakin banyak kan. Jadi berhati-hati ketika memandu, jangan sampai membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Kita sebagai warga private ni, kalau nak buat private lah, banyakkan bertimbang rasa lah dengan customer.